TV KPM. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Lama kita tak berjumpa dan hari ini anda bersama saya untuk subjek yang bagi Wani sendiri antara satu subjek yang sangat menarik dan exam untuk subjek ini akan diadakan pada esok hari. Tapi sebelum itu, seperti biasa kami di studio akan mengingatkan anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP walaupun kita nampak kes kita semakin menurun hari demi hari, namun kita masih belum menang. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kenalah patuh SOP bagaimana caranya. Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai face mask macam Wani buat ni. Dan kalau anda berada di tempat awam ataupun di tempat sesap, silalah jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, subjek apa kita nak belajar hari ini? Subjek grafik komunikasi teknikal, dan kita akan buat pecutan akhir bersama-sama dengan guru jemputan kita. Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Itu dia, mempunyai pengalaman selama 8 tahun dalam mengajar grafik komunikasi teknikal, dan inilah dia. Kita bawakan di studio Cikgu Nik Rahmat. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Wani. Cikgu sihat, semangat ya? Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey Cikgu, terima kasih sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hujung minggu ni untuk sama-sama mengajarkan subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum tu mungkin cikgu boleh bagi introduction sikit, ataupun hari ini cikgu nak fokuskan kepada apa, sebab kita tahu besok exam grafik ni cikgu. Betul tu Mungkin Wani. cikgu nak tekankan apa kepada murid-murid yang sedang menyaksikan Road to Success hari ini. Okey, baik. Untuk hari ini cikgu akan fokus kepada bahagian B lah. Bahagian B iaitu bahagian melukis. Okey, kebanyakan kemahiran-kemahiran yang kita nak tahu, macam mana kita nak lukis. Okey, kemudian apa yang nak dapat markah macam mana kan. Lepas tu kesilapan-kesilapan yang tak patut buat. Jadi banyak kepada kemahiran lah kita nak tengok kan. Okey. Okey, nampaknya kita akan fokuskan kepada bahagian B ya. Bahagian B banyak. Adakah bahagian B itu bahagian yang pelajar sering membuat kesilapan? Boleh katakan begitulah, sebabnya kebanyakan diorang tertinggal garisan, tersalah hitamkan. Jadi kita tak nak melakukan kesilapan macam itulah. Ya, itu dia. Dengar tu cikgu dah kata dah bahagian B ni antara yang agak banyak kesilapan yang sering dilakukan juga. Betul. Tapi sebelum kita sama-sama membuat pecutan akhir, mari cikgu, saya nak jemput cikgu untuk kita sama-sama pergi ke meja istimewa ini. Kerana apa? Di atas meja ini ada bekas pelitup muka dan juga hand sanitizer. Tapi sebelum itu kita nak suruh cikgu pakai hand sanitizer dulu. Okey, terima kasih Wani. Okey, Wani pun pakai juga. Ini untuk membasmi kuman yang ada di tangan kita. Kita tidak boleh nampak kuman. Jadi untuk menghindari diri kita daripada terkena jangkitan, baiklah kita, orang kata prevention is better than cure. Betul. Okey. Lepas tu kita boleh simpan dalam bekas. Dan cikgu kalau ada bekas, saya tu dia. bawa. Cikgu sentiasa bersedia sentiasa dengan bersedia. bekasnya. Jadi saya pun ada bekas saya warna biru comel di sini. Bolehlah saya letakkan dalam bekas. Kalau nak pakai balik boleh, dan kalau nak buang pakai yang baru lebih elok. Okey. Baiklah, sekarang ini kita nak perkenalkan para pelajar, anak murid cikgu. Anak murid saya juga, tapi sebenarnya daripada sekolah lain. Saya suka daripada sekolah lain lah berbanding sekolah ni. Okey, semua dari sekolah lain? Semua daripada sekolah lain. Dari sekolah mana tu cikgu? Okey, sekolah Aminuddin Baki, sekolah Raja Ali dan juga sekolah SBU lah. Oh, ada 3 sekolah. Ada 3 sekolah. Wah, menarik hari ini. Jom kita persilakan semua pelajar-pelajar kita di studio bersama dengan kita hari ini. Mari. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Unmute mikrofon tu. Nak dengar suara pagi-pagi ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, jom kita perkenalkan satu demi satu. Kita tak pun kita minta mereka perkenalkan dan bagi tahu dari sekolah mana. Kita mulakan dengan Nur Hidayah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Azlan. Saya daripada sekolah SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Okey, SMK Aminuddin Baki. Seterusnya kita nak tanya Razik lah.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razik Daniel bin Muhammad Rizal daripada SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Okey, thank you. Sekolah yang sama. Seterusnya, Mariam. Assalamualaikum, nama saya Mariam daripada SMK Raja Ali, Kuala Lumpur. SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Okey, thank you Mariam. Seterusnya, siapa lagi ada dekat sini? Jom kita tengok. Asrullah. Dari mana Asrullah ni? Asrullah? Mikrofon Asrullah okey ke tak tu? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, okey. Saya Aiman Asrul. Saya daripada... Ya? Dari mana tadi Asrullah? Nama saya Aiman Asrul. Saya daripada SMK Seri Bintang Utara, Ceras, Kuala Lumpur. Okey, ni sekolah SBU, sekolah yang ketiga. Okey, dan seterusnya kita nak tanya Kalish. Daripada SMK Seri Bintang Utara, Ceras, Kuala Lumpur. Okey, Kalish. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kalish Islam Muhammad Nasir daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Okey, thank you Kalish. Dan akhir sekali kita ada Ahza Azri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azhar bin Azri daripada Sekolah SMK Raja Ali, Kuala Lumpur. Okey, itu kita dah perkenalkan ke semua pelajar yang akan bersama-sama dengan Cikgu Nik dan juga Wani di studio hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu lah kan, apa kata kita tarik nafas dulu, ya, betul. Kita rehat dulu, kita bagi Cikgu bersedia. Cikgu pun nampak nervous sikit di sini. Jangan risau Cikgu. Pelajar semua okey dan mereka yang di rumah pun tak sabar ni nak belajar dengan Cikgu. Okey, jom kita rehat dulu dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, bagi topik dalam grafik komunikasi teknikal yang saya kuasai antaranya ialah tangent, ortografik, perpaipan, dan antara topik-topik yang saya tak kuasai ialah isometri, isometri dan pengorakan. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya William dan bagi saya topik yang saya paling suka ialah lukisan isometri dan topik yang paling susah ialah pandangan tambahan. TV KPM. Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, hari ini kita nak belajar ataupun buat pensyutan akhir lah. Kita dah tak boleh nak belajar dah. Kita nak buat pensyutan ni untuk subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum kita mulakan, mungkin ada anda di rumah sana yang bukan di rumah pun ataupun di luar, di library ke tengah nak buat ulang kaji terakhir ni. Sentiasalah jaga SOP bagaimana caranya. Kena pakai hand sanitizer. Kalau pegang apa-apa, baik pakailah. Kalau bercakap dengan kawan-kawan, pakailah pelitup muka dan apabila anda berada di tempat sesak, sila jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah sekarang cikgu. Cikgu pun dah bersedia. Anak murid cikgu pun dah cukup rehat ke tu semua? Mana semua pelajar kita ni? Okey, semua dah bersedia. Okey, kalau dah bersedia, cikgu boleh mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Kita tengok dulu hari ini. Yang pertama ialah bahagian A. Okey, bahagian A cikgu tak nak terangkan banyak sangat sebab bahagian A ni utama dia mesti baca buku teks. Kalau tak baca memang tak boleh jawab. Sebab ayat dalam ayat tu dia akan tengok apa yang dituliskan dalam buku teks. Okey. Jadi jawab mesti dengan jelas dengan ayat yang penuh lah. Jangan pula ayat separuh ataupun short form. Sekiranya diminta nama singkatan baru kita pakai nama singkatan. Kalau tidak kita mesti nyatakan full. Okey. Kriteria soalan, ciri-ciri, maksud, simbol, melabel, langkah kerja. Okey. Yang ni kena tahu ni perbezaan antara elips ke ataupun parabola, elemen, prinsip, konsep peralatan, fungsi peralatan. Okey, kita kena tahu. Jadi semuanya ada dalam buku teks. Soalan memang soalan dah bocor dah. Baca buku teks dah tahu jawapan dah. Ya, kena katamkan buku teks tu. Betul tu Wani. Okey, seterusnya kita terus kepada bahagian B lah. Bahagian B ni 70 markah tau. Okey, jangan buang. Jangan hantar kertas kosong. Okey, bahagian B kebiasaannya soalan nombor 1 ialah rajah ataupun ortografik lah kebiasaannya untuk 10 markah. Okey, 10 markah pun kadang-kadang Wani diorang ni
buang markah juga. Kadang-kadang dia buat, lepas tu dia padam. Dia buat, dia padam. Dia panik. Kan? Okay, jadi kita tak nak dia buang markah. Okey, yang ni antara soalan nombor 2 sampai soalan nombor 5, kebanyakan dia 15 markah lah. Tajuk dia tangent, pandangan tambahan, aksiometri, oblik, perpaipan, pengorakan dan juga perspektif lah. Perspektif ada 2, 1 titik dan 2 titik. Okey, dah bersedia semua? Okey, macam mana anda di rumah? Bersedia. Anak murid cikgu sedia semua ya, tiga-tiga sekolah ni? Okey, sedia. Kalau ada soalan nak tanya, cikgu nanti akan tanya mereka soalan kan? Biarkan dia orang tanya saya. Okey, nanti ataupun kita nak... saya tanya dia. Okey, bersedialah senang kata. Ya, betul. Okey, baik. Okey, yang ni kita nak tengok step macam mana nak lukis semulalah rajah dia. Okey, antara contoh dia untuk soalan yang pertama ni, okey. Dia dah bagi 3 detail. Yang pertama dia bagi poligon. Yang kedua dia bagi segi 4. Yang ketiga segi 3. Ini adalah soalan gabungan. Okey. So, ingatlah macam mana nak lukis. Yang pertama, kalau kita nak lukis hexagon. Okay? Hexagon ni, dia special case. Sisi dia adalah panjang jari dia. Okay? Ukur dan buat lengkung sehingga dapat titik pusat. Terus buat bulatan. Okay? Bila buat bulatan, automatik kita terus dapat sisi AB, AE, DE. Okay? Siap. Sekejap je, tak sampai 1 minit dah dapat markah dah. First step dia. Yes, okey. Kemudian kita buat segi 4 tepat. Okey, macam mana nak buat segi 4 tepat? Mesti buat dalam separuh bulatan lah. Okey. Bahagi 2, kemudian dapatkan separuh bulatan dia. Kemudian kita ukur sisi bagi GF, tandakan dan tandakan untuk HD juga, terus dapat segi 4 tepat. Okey. Last sekali baru kita buat bahagian yang susah. Bahagian segitiga ni adalah kira antara poligon dengan segi 4. Segitiga susahlah. Sebab dia segitiga bersudut puncak. Okey. First, kita tolakkan daripada 90 darjah. 90 tolak 60. Okey. Buat 30 darjah menggunakan set square. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, automatik kita dapat tengah. Tak perlu bagi tengah dah. Jadi kita jimat masa. Kita skip dia punya skill. Jadi kita terus ni kata percutanan, jadi kita nak gunakan masa yang pendek. Dapat tengah, ini adalah pusat. Terus buat satu bulatan. Nampak bulatan tu? Kemudian macam mana nak ukur tinggi? Macam mana nak ukur tinggi? Wani, kalau nak ukur tinggi macam mana tu? Ukur tinggi? Biasa kalau cikgu nak pergi kat mana-mana, kita nak ukur tinggi, mesti kita berdiri tegak, betul tak? Okay, bila berdiri tegak, mesti daripada tapak. Daripada tapak, so jadi kita tanda tinggi dia 70 mm, kita dapat tinggi dan kita tarik ke sebelah kanan, terus dapat titik C. Dah siap dah ni? Siap. Siap. Untuk soalan pertama? Yes. Okey. Tak susah pun sebenarnya, tapi bila lupa dia akan jadi susah lah. Okey, kita tanya jap pelajar. Senang tak soalan ni? Ke ada keraguan ke atau masih tak faham? Senang tak kalau dapat soalan macam ni? Boleh jawab tak agak-agak? Kita tanya diorang. Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Okey, bagus-bagus. Confident tu yang kita inginkan. Okey, cikgu. Mereka boleh jawab. Mana dah bersedia ni? Alhamdulillah. Okey. Okey, kita seterusnya. Okey, kita nak tengok tajuk ortografik lah. Ortografik ni pandangan yang melibatkan 3 jenis pandangan. Okey. Daripada gambar 3D kepada gambar pandangan atas, hadapan dan pandangan sisi. Kalau macam ni, dia dah bagi pandangan hadapan. So, kita nak lengkapkan sahaja. So, macam mana nak lengkapkan? First step, kita garis menegak dan juga mendata. Okey. Ambil set square 45 darjah tu, terus garis. Dan kita boleh start daripada mana-mana kita nak buat. Okey. Dan ambil ukuran. Setiap satu kotak bernilai panjang dia 10 mm. 10 mm. Jadi kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ukur dan tandakanlah. Okey, siapkan. Kemudian kita buat bahagian yang senang lah. Kalau macam cikgu akan buat bahagian sebelah pandangan sisi kanan dululah. Okey. Tak payah ukur dah. Sini dah ada ketinggian. Kita terus tarik. Dan hitamkan objek dia. Kemudian kita dapatkan ukuran kat sini. Sini ada 20. Tandakan. Kemudian kita terus dapat segitiga yang condong tersebut. Siap dah pandangan sisi kanan. Tak susah pun. Untuk soalan ni berapa pandangan diperlukan, cikgu? Biasanya kita nak siapkan 2 pandangan. Sama ada dia suruh kita buat pandangan atas dan pandangan hadapan, ataupun pandangan sisi dan juga pandangan
atas. Okey. Okey. Baik. Baik, murid-murid faham? Okey. Okey, baik. So kita lengkapkan bahagian atas lah. Bahagian atas ni kita dah boleh siap dah ke ni. Kita dah ada kotak dia kan. Okey, daripada atas kita nampak kotak 1, kotak 2 dan kotak yang ketiga. Kecuali tinggal lengkung je. Ya. Okey. Untuk dapatkan lengkung, kita mesti buat 3 garis. Maknanya mesti 3 garis melalui lengkung tersebut lah. Okey, step yang pertama, garis lengkung straight sampai ke permukaan condong, naik ke atas, masuk dalam balik. Kemudian daripada titik yang sama tadi, okey, kita naik ke atas, kita akan dapat titik yang pertama. Repeat step tersebut untuk dapatkan titik-titik yang seterusnya. Wow, cikgu mencabar juga ya sebenarnya. Yeah. Saya tengok macam pergi sini. Ya, dia more on technical. Ya, betul. Jadi bila awak dah lengkapkan ni semua, kita dapat titik antara titik ni penting ni. Ni titik ni ada markah ni. Setiap satu ni ada markah. Miss satu kuranglah 0.5. Bila dah siap yang ni, okey, ambil flexible curve. Tahu tak flexible curve tu? Pernah dengar tak? Flexible curve yang boleh boleh lentur-lentur tu. Yes, betul. Macam tu. Tahu. Satu lagi kita panggil French curve. French curve ni dia dah fix lah dia punya ni. Kemudian kita lengkapkan titik tersebut untuk dapatkan lengkung dia. Siap dah terus untuk soalan ni. Atau grafik. Sebenarnya tak susah. Tapi bila kita panik, kita tak tahu nak tengok daripada mana, first step dia apa, dia jadi lost lah. Ya. Tapi cikgu sarankan untuk pelajar mula daripada pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Okey. Dapatkan dahulu pandangan hadapan, dapatkan 45 darjah, and then you boleh start daripada mana-mana, dia akan jadi lebih mudah. Okey, baik. Itu di antara tips ya. Mulakan dengan pandangan hadapan. Yes. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan tangen. Ni soalan tangen ni biasanya, soalan tangen bila student dengar atau murid-murid dengar, biasanya dia akan kata, cikgu, tangen ke tension, cikgu? Ya, okay. Saya pun macam boleh jadi tension tengok soalan ni, cikgu. Bila tengok je dah stres kan? Okey. Yang pertama, tips untuk jawab dia, kita mesti bermula daripada parabola lah. Parabola ataupun elips. Dia bagi salah satu. Kan? Tak tahulah kalau tahun ni dia keluar dua-dua, so standby lah dua-dua. Yeah. Okey. Jadi, bermula daripada parabola. Kita siapkan parabola dahulu. Okey, ukuran dah bagi. Semua dah bagi ni ukuran ni. Kita tinggal lukis semula je. Jadi, cikgu akan buat segi 4. Kotak segi 4. Okey. Kemudian kita kena tengok di manakah mercu dia. Antara titik A atau titik B. Mercu dia kalau dalam soalan ni dia kata A adalah mercu. Jadi kita akan buat garisan di sebelah mercu di atas dia. Bahagi kepada 4 bahagian. Okey. Bila kita bagi kepada 4 bahagian, cukup untuk dapat 3 titik di antara lah. Jangan buat lebih, buang masa. Kalau buat 3 tak cukup 1. Jadi kita mesti buat 4. Okey, buat 4 bahagian. Bagi sama rata. Okey, kemudian kita buat kaedah selari lah. Mana hujung ke hujung kita sambung. Okey, kemudian kita selarikan dia. Okey. Dan lengkapkan di sebelah. Okey. Dah settle yang ni. First daripada mercu. Okey, first daripada mercu. Kita nak sambung ke setiap titik lah. Titik kat sini tak perlu sambung lah kan. Sebab dia dah berada pada satu titik yang sama. Okey, bila dah siap yang ni. Kemudian kita jumpa titik pertama dengan titik yang pertama. Garis pertama. Titik kedua, garis kedua. Titik ketiga, garis ketiga. Sampai kita siap. Okey? Ini bernilai 4.5 markah. 4.5? Full mark dia 10? Full mark dia semua 15. 15? Okey, kita tak sampai 50% lagi, cikgu. Tapi at least kalau tak boleh buat, dapatkan yang ni, katakan lengkung ni nak ambil masa, buang masa, ataupun dia tak boleh nak buat, dia kata, cikgu, kalau saya buat lengkung ni sampai 5 hingga 10 minit saya buat. Skip je, tak apa. Nilai lengkung ni bernilai 1 markah. So, awak at least dapat 3.5. Ya, betul. Okey. Okey. Kemudian kita dapatkan 3 bulatan. 3 bulatan ni dah bagi tahu dah kat mana pusat dia. Tinggal nak cari je warna ni. Ambil, pindahkan. Okey. So, macam ni. Kita pindahkan dia. Kita buat terus bulatan. Mengikut ukuran dalam soalan. Pertama, terus buat. Walaupun tak hitam, terus buat. Sekurang-kurangnya bernilai 1 markah. Okey, 3.5 tambah 1 dah 4.5. Dia nak naik ni, makin menaik. Okey, yang kedua kita lengkapkan bulatan tersebut, nombor J30. Ukuran dah bagi, pindahkan saja dan kita buat bulatan tersebut. Okey, lengkapkan 3 bulatan. Okey, kalau dah tak boleh buat, biarlah sampai sini. Sekurang-kurangnya kita dah ada 7.5 markah
mana separuh. Banyak tu cikgu sebenarnya. Ya, betul. Daripada kosong kan? Ya, jangan hantar kertas kosong. Okey. So, kalau boleh buat seterusnya, ada satu detail yang kita panggil garisan. Garisan yang diberi markah free dah. Ukuran dah ada. Tanda saja kita dapat. Tambah lagi markah warni. Jadi 8.5. Okey. Kemudian kita lengkapkan yang ni lah, garisan tangen. Garisan tangen kita dah tahu mana kita kena sambung daripada pusat ke pusat. Okey. Kemudian kita kena bahagi dua. Okay, lepas kita dah bahagi dua, kita kena buat separuh bulatan. Okey, kalau cikgu untuk yang ni, cikgu nasihatkan buat full bulatan. Full. Kenapa kita nak buat full bulatan? Sebab dia senang. Kerana bila kita nak tengok kat sini, bila dia bertangen secara dalam, kita kena tambah jejari dia. Kemudian kita letak dekat pusat yang pertama, kita buat satu lengkuk, kita akan terus jumpa titik F. Buat satu lengkuk di bawah, kita akan jumpa titik E. Bila kita garis, kita automatik kita dah dapat titik F dan E dan dah boleh hitamkan warna-warni. Okey, garis tersebut kita boleh dapat markah terus. Ya. Okey. Bila dah dapat, dah siap sikit, walaupun sikit, kita terus hitamkan. Jangan tunggu lama-lama. Sebab kalau awak hitam yang terakhir sekali, nanti kita takut murid-murid hitam yang garis yang salah. Ya. Masa kita buat tu kita dah ingat, hitamkan terus, okey? Okey. Jadi, untuk seterusnya kita buat bulatan yang bertangen. 3 bulatan yang bertangen. Okey. Kalau secara luar kita kena tambah jejari dia, kalau secara dalam kita tolak jejari dia. Okey, lengkuk yang pertama ini ditambah jejari. J55 tambah J25. Yang kedua, kita tolak 55 tolak 30, kita akan dapat pusat untuk bulat besar ni. Ya. Okey. Kemudian kita garis daripada pusat ke pusat, dapat titik C. Pusat ke pusat, kita akan dapat titik D. Dah boleh hitam dah ni. Okey. Kemudian ada 2 detail kita boleh lengkapkan ni. Warni C, B, D dan E. Okey, ambil jangka lukis, letak jarum dia kat situ, kemudian kita hitamkan. 1, 2. Okey. Itu final resultnya. Ini belum siap lagi ni. Ini baru 13.5 atau 12.5. Okey, maksudnya ada lagi sikit. Ada di sikit mana lagi. Itu? Yang ni paling kita panggil tough sikit lah ni. Maknanya murid-murid memang suka. Cikgu RX ni boleh tak kalau saya tak buat? Tak ada masalah. Awak dah melebihi separuh pun markah. So mana awak boleh tinggalkan. Kecuali kalau awak boleh buat, cikgu galakkan. Kan? Sebab kita nak skor A+ kan? Betul, cikgu. So jangan tinggalkan. Yeah. So buat. Kalau tahu buat. Okay? Betul. So mana kita nak tengok yang terakhir sekali, iaitu kita lengkapkan bahagian yang ni. Okey. Antara JS kita ada 2 titik yang kita tahu, iaitu G dan H. Okey, G dan H. H confirm tahu sebab kita dah dapat daripada garis tersebut. G kita kena cari. Jadi kita nak kena guna yang kita panggil kaedah N. Macam kita buat huruf N tu, kan? Mana kena cross hujung ke hujung, itu dia panggil kaedah N. Okey, yang pertama cikgu akan tengok kedudukan JX dia. Cikgu akan buat garisan daripada H masuk ke dalam. Okey, sebab kita dah tahu dia punya dimensi ni menunjukkan, dia dah bagi tahu dah dalam soalan ni. Kedudukan titik pusat JX berada di sini. Cuma awak kena tentukan di mana. Jadi buat garisan selari di pusat yang berada di sebelah JX. Okey. Kemudian kita cross. Ni yang jadi N ni. Ya, bentuk N. Ini yang jadi N ni. Ya. Tapi N terbaliklah kan. Okey, sebab tu cikgu panggil kaedah N. Baik. Kemudian titik yang kita perolehi di sini adalah titik G, automatik. Bila dah dapat titik G, kita terus dapat pusat JX. Ambil jangka lukis, letak dekat pusat dia, ukur ke G atau ke H, jarak dia sama saja. Okey, kalau tak kena, maknanya berlakulah ralat semasa awak buat. Jadi lengkapkan. Siaplah soalan. Siap soalan tangen. Jom kita nak tanya pelajar okey tak? Kalau anda okey, sila tunjuk thumbs up. Okey tak?
Okey, tak apa. Saya tolong tunjuk thumbs up untuk mereka. Saya pasti mereka pun mestilah dah faham, cuma mereka perlukan percutan akhir daripada Cikgu Nick hari ini. Ya. Dan sekarang ini Cikgu, kita nak berehat seketika lah. Kita dah, nampaknya kita dah sampai tangent ni. Jangan tension. Itu tangent ya, kata Cikgu. Okey, jangan ke mana-mana dan kita kembali selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Saya rasa topik-topik yang senang bagi saya dalam mata pelajaran JKT ialah lukisan perpaipan dengan lukisan elektrik. Tetapi ini dua-dua soalan nak ambil saya banyak masa dalam exam lah kerana banyak barang nak lukis. Selain itu, saya rasa yang paling susah bagi saya ialah AutoCAD dalam soalan teori dengan lukisan pandangan tambahan. Tajuk yang paling saya suka adalah isometri sebab daripada lukisan 2D kita dapat lukisan dalam bentuk 3D dan saya doakan untuk semua calon SPM yang ambil JKT dapat menjawab dengan baik dan dengan tenang pada 22 hari bulan ini. Semoga kita semua mendapat kecemerlangan. Dalam subjek JKT saya rasa ada bahagian susah ialah lukisan perspektif. Nak lihat garisan banyak dan saya lebih faham ya bahagian pandangan tambahan kerana hanya ikut cara-cara buku pagi untuk block number dan guna jangka lukis untuk skor untuk bahagian ini. Saya juga harap saya juga dapat cemerlang dalam subjek JKT. Didik TV KPM. Dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, sebelum kita teruskan dengan percutan grafik komunikasi teknikal kita pada hari ini, dah sampai segmen terakhir ni pun Wani sentiasa ingatkan untuk sentiasa kerap cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Okey, baiklah cikgu, kita nak teruskan ni. Tadi kita dah pergi ke tangent, sekarang ni saya nampak ada isometri. Yes, tapi bincangkan isometri. Ya, sebelum kita tanya pelajar semua okey tak? Masih bersemangat ya? Pagi-pagi hari Ahad ni. Okey anda ke semua? Thumbs up anda yang terpilih untuk belajar pada Ahad terbaik. pagi ni. Kita doakan mereka agar mendapat markah yang cemerlang lah ya. InsyaAllah, sebab dah bangun awal pagi cikgu. Okey, jom cikgu kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari Kita nak ini. tengok isometri lah. Macam mana nak buat. Okey, yang pertama kita dapatkan kotak asas dia. Okey, kotak asas dia kita pindahkan tinggi, ukuran kedalaman, ukuran kelebaran dan lengkapkan terus. Okey. Dapat basic box dia saja, sekurang-kurangnya kita dah ada 1 markah. Baru Okay, 1. kemudian so maknanya kalau tak boleh buat, pelajar yang lemah sekurang-kurangnya mesti buat yang ni. Jangan buang markah. Okey. Kemudian saya akan suka ingatkan murid-murid untuk tengok pandangan atas. Okey, sebab kita akan dapat tahu satu bahagian dan 2 bahagian yang akan kena di sebelah depan. Okey. So pindahkan ukuran dia. Kemudian terus hitamkan. Okey. Kemudian kita tengok yang sebelah sisi pula kita ada 2 bahagian yang kena sini, mana 20 mm. So pindahkan ukuran dia daripada sini ke sini. Okey. Kemudian kita lengkapkan dan hitamkan. Jangan tunggu lama-lama. Mana sekurang-kurangnya kalau awak boleh buat kotak, mesti awak akan dapat bahagian yang tepi ni. Okey. Okey, faham okey semua? Semua okey ya? Okey. Okey, baik. Seterusnya, kita boleh lengkapkan bahagian yang atas lah. Kalau pelajar boleh lengkapkan bahagian atas ni, maknanya kita pindahkan ukuran, okey, termasuk ukuran tinggi dia, okey, dia turun sebanyak 20 mm. Okey. Yang ni terus kita boleh dapat dan hitamkan. So maknanya yang tengah ni kalau awak tak boleh buat, kalau awak jam, kan? So tak apa. Sekurang-kurangnya 4 hingga 5 markah mesti dah ada dalam tangan itu confirm. Ya, betul. Maknanya yang boleh buat teruskan. Okey, maknanya kalau segitiga ni awak dah boleh lengkapkan, patutnya awak boleh dapat full lah kat sini. Okey. Siap. Pindah je, Wani. Ya, bukan betul. susah. Tapi jangan pindahkan ukuran yang salah. Ya. Maknanya kena kira betul-betul. Okey, lengkapkan bahagian sebelah tepi, maknanya permukaan yang garis lurus ni. Okey. Dan kita dah terus boleh dapat permukaan
yang melibatkan gambar ni macam trapezium kan. Okey, terus boleh hitam. Mana ada susah. Kan? Cikgu tak cakap pasal imagine pun. Cikgu cakap pindahkan ukuran. Okey, yang imagine bila bahagian yang susah lah. Okey, lengkapkan sehingga anda dapat jawapan yang terakhir. Kecuali kita nak tengok bahagian part yang paling susah ni ada warna kat sini. Mana tu? Bulatan. Bulatan. Bulatan kat sini. Bulatan, bila kita lukis, kita tak boleh lukis direct menggunakan jangka lukis. Jadi kita kena tahu sikit dia. Okey, yang pertama dapatkan kotak dia. Okey, kita kena tahu kat mana pusat dia. Kan? Buat satu garisan turun ke bawah. Okey, pindahkan ukuran dia. Pakai jangka lukis. Tanda satu. Itu adalah pusat untuk lengkung di sini. Okey, faham? Okey, dah hitamkanlah. Settle. Okey, katakan satu lagi lengkung tak boleh buat, tak apa, tinggalkan. No problem. Awak dah dapat makan banyak lah. Kecuali yang nak skor A+, mesti siapkanlah. Okey, ada soalan ke nak tanya tu? Semua okey ke? Semua okey ya? Tapi saya pasti ni tak jenis yang tak tinggal lah cikgu. Mereka ni semua calon pelajar cemerlang cikgu. Ni semua budak bagus ni. Okay. Betul. Terbaik semua. Semangat kita bagi mereka. Senyum terus panjang ke telinga. Setuju tu ni. Baik, kita nak tengok lengkung lah. Okey, lengkung ni saya nak skip yang ni sebab sini ada bagi ukuran. Katakan dia tak bagi ukuran. Yang ni. Okey, dia tak bagi ukuran pun. So kita nak gunakan kaedah koordinat. Lengkung ni kita dah dapat yang pertama tadi kan. Kemudian kita ukur 10, 10, 10. Okey. Kemudian kita dapatkan, kita kena tahu kat mana permukaan lengkung dia. Lengkung pula. Kat mana permukaan condong dia. Okey. Kita hanya tarik sahaja. Tarik. Naik ke permukaan melengkung. Condong. Masuk ke dalam. Kemudian kita ambil daripada titik ni naik ke atas. Dapat titik yang pertama. Repeat step untuk titik-titik yang berikutnya. Okey. Sampailah siap. Terus hitamkan. Best lah cikgu sebenarnya kalau kita tahu macam mana nak buat. Dia kena bagi tumpuan, faham step, dengar cakap cikgu. InsyaAllah mesti anda boleh buat. Ya, insyaAllah. Okey. Seterusnya kita nak tengok pengerokan lah. Pengerokan ni memang antara subjek yang orang kata, cikgu kalau tak keluar boleh tak? Kita orang doakan tak keluar. Dan ada juga yang minat. Cikgu, saya suka tajuk ni cikgu. Saya berdoa agar soalan ni akan keluar. Itu dia. Dua jenis pelajar berbeza. Dia suka yang lebih macam, dia tak suka yang bentangan ni. Tajuk yang lain dia suka. Yang ni dia tak suka. Okey, sekarang kita nak tengok yang pertama macam mana nak dapatkan panjang sebenar lah. Ini paling utama sekali lah. Okey, kita kena tengok garis paksi dia. Tak ada satu garis paksi yang sama dengan pembaris. Maknanya kita kena wujudkan garis paksi dia. Dan kita ukur dan putarkan. Kemudian kita pindahkan di pandangan hadapan. Kita akan dapat panjang sebenar. Okey. Titik yang di sini, yang cikgu tunjukkan kat sini, yang ini awak boleh tanda je ikut suka hati. Okay, ikut suka hati awak boleh tanda. Maknanya, awak nak tanda janganlah terlalu dekat sangat. Nanti kena, bila nak putarkan, kena soalan di pandangan atas. Okay, kalau jauh sangat, dia akan keluar soalan. Jadi agak-agaklah ikut keselesaan masing-masing. Kemudian kita pindahkan panjang sebenar ni daripada sini ke sini. Okey. Kemudian kita buat satu putaran. Tu dia besar putarannya. Besar. Kemudian untuk di ukuran di sini kita kena ambil ukuran daripada pandangan atas lah, ukuran daripada tapak. Pindahkan satu persatu. Jangan salah ukur. Okey. Kemudian buat garisan lipatan tersebut. Okey, tapak dia kan lurus kan? Kita kena buat garisan lurus. 1, 2, 3, 4. Jadi ada bahagian-bahagian yang kita boleh hitamkan. Kalau macam ni 1 ke 2 garisan full, 2, 3 full, 3 K prime full. Belum start lagi untuk objek yang lain, kita dah dapat markah di sini. Baik. Okey. So sekurang-kurangnya awak dah ada markah, kita tak cerita bahagian part yang susah lagi. Maknanya kalau kita buat bahagian yang senang dulu pun boleh juga. Tinggalkan bahagian yang susah dan at least awak tidak hantar kertas yang kosong. Betul. Okey. Seterusnya Wan ni kita nak tengok macam mana kita nak dapatkan permukaan yang lain. Okey. Dekat bawah ni ada lubang, kita ukur saja, pindahkan sini. Okey, dan hitamkan. Kemudian kita lengkapkan lubang dia. Okey, dengan mewujudkan satu garisan daripada puncak ke bucu tersebut sehingga ke tapak dia.
Macam ni. Okey. Kemudian kita akan pindahkan tinggi dia. Okey, sehingga dapat di sini. Lepas tu kita akan pindahkan daripada tapak dia ke sini untuk dapatkan tinggi dia. Step dia panjang sikit. Sebab itulah ada pelajar yang tak suka warna sebenarnya tajuk ni. Sebab dia banyak step. Kalau awak tak boleh buat yang ni, kita skip lah. Kita ambil yang senang saja kan. Okey. So ada nak tanya ke sebelum kita nak tengok permukaan melengkung ni? Pelajar ada soalan tentang pengurakan? Tak ada soalan. Semua faham? Alhamdulillah. Semua faham ya? Ini ya kalau Allah. dah keluar esok ni boleh jawab lah ya. Semua dah. Azhar ada soalan? Okey. Silakan Azhar. Saya nak tanya, contoh kan, kalaulah saya terbuat pengurakan tu terbalik. Yelah manalah tahu panik ke excited ke kan nak jawab soalan tu. So, jawapan saya tu diterima ataupun dikira kosong. Okey. Terima kasih Azhar. Thank you Azhar. Azhar, okey. Terima kasih. Okey, soalan ni biasa memang dia berlaku sebenarnya. Okey. Bila kita panik, kita tersalah ukuran. Kita terbuat terbalik. Sepatutnya kita ikut arah putaran jam tetapi dia lawan arah jam. Okey. Jangan risau, jawapan anda diterima. Cuma tak dapat full mark. Jadi konsep dah hilang lah. Markah konsep mungkin akan hilang 2 atau 3 markah. So kalau 15 markah sekurang-kurangnya awak akan ada 12 minimum lah. Minimum atau maksimum itulah 12 markah mesti ada dalam tangan. So jangan risau. Jangan risau kalau tu balik pun. Biasalah kita manusia mesti ada perasaan gementar tu. Okey. Seterusnya kita lengkapkan bahagian yang belakang dan yang depan ni. Ini yang cikgu terangkan ni bahagian yang senang saja. Kita tak cerita pasal lengkung. Okey, pindahkan ukuran ketinggian semua daripada pandangan depan. Pindahkan ukuran ketinggian semua daripada pandangan depan. Okey, jadi unjurkan, putarkan. Unjurkan, putarkan. Okey, jadi kita boleh hitamkan bahagian yang belakang ni. Automatik kita dah dapat. Dan satu lagi kita boleh dapat di tengah-tengah ni. Okey, kalau kita tengok kat sini pun garis lurus juga. Okey, dah dapat. Kita dah boleh hitamkan. Settle. Okey, tinggalkan lengkung. Maknanya dah banyak makan yang dapat sebenarnya. Betul. So kecuali kalau awak nak buat lengkung, cikgu terangkan sedikit step dia. Yang pertama, kita wujudkan garis dia. Okey. Kemudian pastikan garis tersebut kebetulan lengkung ni depan dengan belakang dia sama. Jadi pindahkan tapak dia ke bawah ni. Okey. Yang ni kita marking untuk dapatkan ukuran juga. Kita nak pindahkan tapak dia nanti. Okey. Kita buat garisan yang sama nanti di bawah ni. Cross puncak ke tapak. Pindahkan titik dia. Okey, ni tinggi. Kemudian kita akan putarkan ukur tapak dia kat sini, pindahkan kat tapak. Okey. Lepas tu kita akan buat garisan puncak ke tapak, dia akan cross dengan garis kaki ke kaki ni, kita akan dapat titik dia. Okey. Repeat step tersebut untuk dapatkan titik-titik yang lain. So jangan risaulah, sebenarnya garisan ni kita wujudkan sendiri. Kalau awak nak buat kat tengah pun boleh, nak buat sebelah tepi ni pun boleh. Tapi step dia masih step yang sama. Awak buat sampai dia siap. Tak susah pun. Warna sebenarnya kita ingat satu step yang penting, kita boleh lengkapkan semua sampai habislah. Okey. Baik, untuk pengurakan. Komplit dah cikgu, itu jawapannya. Ini jawapan ni kita kena lengkapkan sampai dapat lengkung. Lengkung ni kita nak sambung pakai flexible curve. Okey, settle lah. Settle? Inilah jawapan yang penuh. Okey. Alright, pelajar semua okey? Okey, bagus-bagus. Terbaik semua. Okey. So, kita nak pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey, yang ni senang je. Cikgu nak terangkan benda yang simple saja. Maknanya awak repeat step untuk dapatkan semuanya. Okey, yang pertama sekali kita kena dapatkan titik lenyap. Titik lenyap kalau salah, habis semua. Okey, dia akan efek. So, maknanya ini dah automatik 60 darjah, ini automatik 30 darjah. Ambil set square, terus garis sampai ke satu gambar, turun ke bawah. Kita dapat titik lenyap yang pertama. Yang kedua, 60 darjah, naik sampai atas, turun ke bawah. Kita dapat titik lenyap yang kedua. Okey, kemudian siapkan kotak asas sekurang-kurangnya. Kalau pelajar yang lemah, cikgu nasihatkan awak untuk dapatkan kotak asas lah. Okey, ambil titik yang kena pada satu gambar. Okey, tarik ke bawah. Okey, bila dia kena, kat bawah mesti kena. Kalau atas tak kena, bawah mesti tak kena. Dia synchronize. Garis bumi dengan satu gambar ni synchronize. Okey, bila kita tarik, ambil paling tinggi sekali. Okey. Kemudian kita tarik ke titik lenyap, satu ke kanan, satu ke
kiri. Kemudian kita cari yang paling tepi, kiri dan kanan. Okey, nak cari tepi kiri dan kanan, step dia masih sama. Mesti tarik ke titik stesen. Itu tujuan nama titik stesen tu. Okay, dia macam naik MRT, LRT. Yeah. Titik stesen dia panggil kan, mana nak stesen mana awak nak berhenti. Okey. Sebab tu dia panggil titik stesen. Titik stesen. Okey, jelas ya? Baik, kita nak tengok seterusnya, kita cari yang paling kanan, turun ke bawah. Okey, dapat kotak dia. Okey, siap yang ni. So, kurang-kurangnya awak ada 4 markah. Okey, maksimum 5 lah. Macam tu. Rasanya 4 markah dalam tangan untuk dapatkan. Kita pindahkan ukuran ni saja. Okey. Dan step yang cikgu nak terangkan satu lagi ialah kita nak guna satu step saja untuk dapatkan semua titik. Okey. Maknanya kita gunakan 30 darjah, 60 darjah. Okey, tarik 30 darjah. Okey, turun ke bawah, pindahkan tinggi, tarik ke titik lenyap. Kemudian nak cari titik ni, cikgu dah cakap tadi, pergi ke titik stesen. Kemudian turun ke bawah, terus dapat titik dia kat mana. Repeat step ni untuk dapatkan semua titik. Ada 6 step. Ya, macam tu. Tarik ke titik lenyap, tarik titik stesen, turun ke bawah, dapat titik yang kedua. Awak repeat je step ni. Kalau awak panik, awak repeat saja step ni, awak akan dapat siap. Ya. Walaupun nak cari titik yang kat belakang, awak nak start daripada belakang, terpulang kepada awak. Okey. So, buatlah step ni sampai dapat jawapan dia macam ni. Ya, tu dia. Ada 6 step. Ya. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke? Mana tahu tiba-tiba nak ni ke murid-murid di sana? Siapa ada soalan? Asrul nak tanya ke tu? Macam nak tanya je. Tak ada. Okey, bagus. Okay, macam mana anda penonton di rumah, cikgu berharap anda dapat sedikit manfaat daripada teknik-teknik yang cikgu terangkan. Yeah. Kita nak tengok yang seterusnya iaitu perpaipan yang terakhir lah. Hari ini cikgu nak bincang perpaipan. So, perpaipan senang saja. Yang pertama kita nak tengok gambar ni. Ini sebenarnya jawapan ni, Wani. Ya. Jawapannya. Inilah jawapannya sebenarnya. Kita nak convert jawapan ni kepada lukisan ortografik. Okey. Jadi macam mana pelajar nak pindahkan lukisan isometri ni kepada lukisan ortografik? Itu je. Okey. Sekarang ni kita nak pindahkan. Seperti mana jawapan yang cikgu tunjukkan di sini. Okey. Perkara yang utama kita nak tahu macam mana nak dapatkan bulat-bulat ni. Bulat-bulat ni. Okey, bulat-bulat ni sebenarnya kita kena tengok di mana garis lurus tu. Garis lurus yang menunjukkan kedudukan paip daripada bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Okey, kita marking dulu yang ni. Okey, kita marking dulu yang ni. Mana yang ini sahaja yang akan guna simbol bulat tadi. Contohnya dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana kat sini mesti ada 9 bulat. Selain daripada tu tak akan ada bulat lagi dah. Dan hafal simbol-simbol sesiku dia. Kalau kona macam L, maknanya setiap sesiku mesti ada calit. Okey, calit tu jangan tertinggal. Biasanya student akan tertinggal calit yang kecil-kecil tu, ni. Itu yang boleh menyebabkan hilang markah tu sebenarnya. Okey. Dalam perpaipan ni ada berapa markah, cikgu? Okey, perpaipan pun 15 markah juga sebenarnya. 15. Jadi biasanya perpaipan ni dia orang bila panik, masa kita nak buat bulat yang menunjukkan kedudukan tinggi dan rendah paip tu, dia akan jadi 2 bulat. 1 bulat nak naik, 1 bulat nak turun. Jadi bukan 2 bulat 1 bulat saja simbol dia. Okey, untuk menunjukkan tinggi dan rendah kedudukan naik paip dia 1 bulat saja. Okey. Kemudian dia ada calit di dalam dia. Macam mana kita nak tentukan calit di dalam dia? Macam mana cikgu nak tulis ke? Okey. Mungkin cikgu boleh tekan di bawah kiri itu. Sini. Bawah sebelah kiri. Kiri bawah. Sini. Kiri bawah cikgu. Di kiri cikgu. Kiri saya. Tu okay, ada pen dekat situ. Okay. Tu dia. Alright. Macam mana nak back balik? Cikgu tekan back. Okey. Okey. So tengok kat sini. So cikgu highlight kat sini 1 2 3 4 5 6 7 Okey, 8 dan 9. Okey, yang ni special sikit. Yang ni bulat dia dah ada. Okey, bulat dia dah ada pada pemanas. So kita guna bulat yang ada pada pemanas. Okey.
Bila kita buat bulat, contohnya cikgu nak terangkan yang ini, okey, bulat ni. Okey, cikgu dah buat satu bulat. Okey, dia ada garisan yang mana satu dalam, sebelah kiri ke sebelah kanan. Kan? So tengok sebelah mana, sebelah atas. Maknanya pipe ni yang keluar ke kiri adalah sebelah atas. Yang daripada kanan sebelah bawah. Bila sebelah atas, maknanya dia mesti ada tanda line di dalam. Yang bawah tiada tanda dalam tu. Kemudian jangan lupa calit tersebut. Jadi siap dia punya simbol yang menunjukkan pipe naik ke bawah, daripada bawah naik ke atas. Okay. Kebanyakan dia orang akan silap kat sini warna. Dia buat dua bulat, dia jadi macam ni. Satu bulat daripada bawah, okey, naik. Satu bulat naik ke atas. Dia jadi macam tu. Okey, siapa yang buat macam ni salah. Dia satu sahaja. Okey, ingat dia satu bulatan sahaja. Ya, satu bulatan sahaja. Okey. Ada soalan nak tanya ke kod last nak minta cikgu terangkan ke last minute kan. So kita bagi peluanglah pada ni. Mungkin pelajar esok anda dah nak duduk untuk kertas ini, mungkin anda ada soalan terakhir ke nak tanya cikgu ataupun nak tanya apa kesilapan yang anda tak patut buat. Ada sesiapa ada soalan? Cikgu. Okey, Razi. Ya, Razi. Okey, dipersilakan. Cikgu, untuk simbol air itu, macam mana saya nak tahu sebelah mana yang perlu dihitamkan? Simbol apa? Oh, simbol minta air. Okey, betul. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih, Razi. Okay. Jadi kebanyakan pelajar akan tersilap hitamkan. Okey, simbol pipe ni, okey, kita akan lukis, okey, bentuk segi empat. Okey, macam ni. Kemudian kita nak tengoklah cross ni. Okey. Cross ni, okey, yang mana yang harus dihitamkan? Yang hitam ini menunjukkan air penuh. Air penuh nak masuk ke kawasan kosong. Macam paip air kat rumah kita tu. Kan air kan daripada luar masuk ke dalam rumah. Jadi kat rumah ni adalah ruang kosong. Jadi kita buatlah yang hitamkan ni sebelah luar. Masuk ke dalam rumah macam tu. Okey. Alright, Razik menjawab soalan Razik. Faham ya? Okey, bagus. Okey, terbaik Razik. Ada lagi soalan? Lagi nak tanya soalan? Okey. Semua okey ya? Okey, nampaknya mereka dah bersedia, cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semoga dia orang boleh jawab pada esok hari. Ya, dan cikgu pun dah tamat dengan semua teknik-teknik dan tips untuk grafik komunikasi teknikal. Jadi sekarang ini cikgu, saya nak tanyalah cikgu, kalau cikgu ada pesanan terakhir untuk mereka yang akan mengambil kertas ini, perjuangan mereka di esok hari ini, cikgu, dipersilakan. Okey, pesanan saya jawab dengan berhati-hatilah, baca soalan dengan jelas. Satu lagi, untuk bahagian A ni, kita biasanya minta murid-murid jawab dalam bahasa Melayu. Kecuali satu soalan saja dalam bahasa Inggeris. Soalan apa itu, cikgu? Lukisan terbantu komputer, iaitu AutoCAD. Okey. Sebab AutoCAD hanya arahan yang menggunakan bahasa Inggeris saja. Jadi siapa yang guna bahasa Melayu, jawapannya tidak diterima. Okey. Alright, ni pelajar baru tahu ke dah memang tahu ni? Pelajar? Tahu dah. Okey. Pelajar-pelajar yang baik, bagus. Bagus. Terbaik. Mungkin boleh ingatkan dekat kawan-kawan yang lain ke kan? Sebab kita tahu kalau kita sentiasa menolong orang lain, kita tak tahu nanti yang datang kepada kita itu semestinya sesuatu yang lebih baik. Jadi cikgu pun dah berikan kata semangat untuk mereka. Dan Wani pun nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nik sudi bersama-sama dengan kami di studio hari ini. Dan pelajar dari SMK Aminuddin Baki, Seri Bintang Utara dan SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Terima kasih Razik Daniel, Ahza Azri, Kalish Islah Asrullah Hanafiah, Mariam Zakirah dan juga Nur Hidayah Azlan. Okey, jadi terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kak Wani doakan, Kak Wani ya. Kak Wani doakan agar anda semua berjaya menjawab dengan baik esok hari. Dan jom kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nik. Jom kita letakkan tangan kita di dada macam ini semua pelajar.
Cakap terima kasih Cikgu Nick. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Nick. Okey, itu dia. Wani doakan agar anda di rumah juga faham segala input yang diberikan oleh Cikgu Nick hari ini. Tapi lepas ni jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama-sama membuat pecutan akhir untuk subjek Sains Rumah Tangga hanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa sebentar lagi. Bye-bye. Ayah kepada Muhidina. Sekarang ni dia di sekolah menengah Kebangsaan Medium Kuala Lumpur lah. So dia ada di asrama lagi sementara menunggu pemeriksaan kertas akhir lah untuk BKT. So saya berharap dia dapat senang menjawab kertas tersebut dan mendapat kejayaan lah. Tak juga terima kasih kepada semua guru yang telah membimbing dia. Okay, sekian, terima kasih. Ingin berdoakan kepada semua calon-calon SPM tahun 2020 semoga dikurniakan ketenangan ketika menjawab soalan SPM, dikurniakan kesihatan yang baik. Semoga segala usaha anak-anak selama ini diberikan kejayaan yang cemerlang. Selamat menghadapi peperiksaan SPM tahun 2020. Wishing all the best. Beat your limit. Beat your best.